أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين يا رب العالمين. Apa khabar sidang betul sekalian? Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-sama kita
panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan memperbanyakkan kalimah mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya, kerana dengan kesempatan yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita pada pagi ini untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu, untuk sama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kelak di padang mahsyar nanti. Jadi sidang penonton sekalian, alhamdulillah bertemu lagi kita di dalam edisi 27 September 2020 bersamaan 9 Safar 1442 Hijriah, hari Ahad, dan alhamdulillah kebanyakan daripada kita pada hari ini meluangkan masa bersama dengan keluarga, mengambil cuti ataupun memang telah diberikan cuti. Jadi jom sama-sama kita rebut peluang ini untuk bersama-sama di majlis ilmu ini agar ianya menjadi salah satu tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala buat kita, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, sebelum mana kita nak memetik ataupun kita nak membincangkan tajuk ataupun topik pilihan kita pada pagi ini, jom sama-sama kita saksikan terlebih dahulu statistik yang telah pun dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia yang menyatakan bahawa semalam terdapatnya 82 kes baharu dan 79 daripadanya adalah penularan kes tempatan. Jadi sidang penonton sekalian, kalau kita lihat daripada analisa yang telah dikeluarkan, terdapat sebanyak 10 buah negeri telah mencatatkan kes yang baharu semalam. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa sebenarnya sidang penonton sekalian, kita masih lagi belum bebas dengan pandemik COVID-19 ini. Jadi jom sama-sama kita terus patuhi prosedur operasi standard yang telah pun digariskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Sama-sama kita menjaga jarak penjarakan sosial, dalam masa yang sama sentiasa memakai pelitup muka bila mana kita berada di tempat-tempat awam, dan juga pastikan kita sentiasa menjaga kebersihan diri kita, sentiasa mencuci tangan, dan insya-Allah dengan disiplin yang kita tunjukkan, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat kembali wabak pandemik COVID-19 ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sidang penonton sekalian, seperti biasa rancangan Tanya Ustaz membawakan topik-topik yang cukup menarik untuk kita sama-sama bincangkan dan menjawab persoalan-persoalan. Jadi pada pagi ini kita sama-sama akan membincangkan satu topik yang tidak kurang menariknya, iaitu berkaitan dengan menjaga nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala di dalam skop perbincangan akidah kita pada pagi ini. Dan insya-Allah pada pagi ini, bagi menjawab persoalan-persoalan yang diajukan oleh sahabat-sahabat sekalian, bersama dengan kita iaitu seorang penceramah, seorang pendakwah yang cukup tersohor, murabbi, guru kebanyakan daripada kami semua, daripada kebanyakan kita semua, iaitu yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Zul Ramli Razali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz. Segak bergaya Ustaz pagi ni. Alhamdulillah. Jadi sidang penonton sekalian, seperti biasa, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk hubungi kami secara terus di talian 0377261603 ataupun boleh meninggalkan pesanan ringkas menerusi aplikasi WhatsApp di talian 011112336480 ataupun boleh terus menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Jadi sebagai permulaan kita pada pagi ini yang berbahagia Ustaz, kita semua mesti ingin mengetahui apakah sebenarnya yang ingin kita bincangkan pada pagi ini menerusi tajuk kita, menjaga nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan boleh Ustaz berikan kepada kami pencerahan kepada kami apakah di antara skop perbincangan kita. Mudah-mudahan sidang penonton sekalian yang nak bertanyakan soalan tidak lari daripada rangkuman kita pada pagi ini. Ustaz, silakan. Baik, terima kasih Dai Luqman ya. Baik, untuk penonton saya mulakan dengan tahiyah, memberi rasa hormat kita kepada semua yang bersama dalam majlis ilmu ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga nak ambil keberkatan seperti dai. Saya mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, memohon perlindungan dengan Allah sepenuhnya daripada syaitan yang direjam. Dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan yang mencipta, yang mengurus, yang mentadbir, yang menyelia, bahkan menyantuni seluruh alam. Selawat dan salam kita pohon kepada Allah agar diperturunkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Bagi kita pastinya juga para keluarga Nabi, para sahabat yang mendampingi Nabi, para ulama, amilin, para mujahid, para duat dan seluruh mukminin dan mukminat yang mempertahankan keimanan mereka sehinggalah ke hari kiamat, insya-Allah ya. InsyaAllah. Baik, alhamdulillah, terima kasih ya, kerana dengan doa tadi dimulakan. Rasa sedap duduk dalam majlis ni. Panjang doanya dan penuh berisi ya. Dan saya kira itulah yang diperlukan oleh kita semua ya di awal pagi ini, sebab kita memulakan sesuatu yang baik dan kemudian kita menyatakan penyerahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya mungkin kerana tajuk ini adalah sesuatu yang berkaitan dalam konteks akidah ya. Akidah ialah sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan kita, bermula daripada kepercayaan kita. Kemudian keyakinan kita yang jitu. Sebab itulah akidah, makna akidah adalah sesuatu yang diikat secara mati. Ya. Uqdun adalah satu benda yang kita ikat, makna tak buka-buka lagi dah. Itulah akidah ya. Inilah skop perbincangan kita. Dan tujuan akidah tak lain tak bukan adalah untuk kita makrifah Allah, untuk kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap manusia lahir dia tahu bahawa ada satu kuasa yang berkuasa. Ya, itu adalah fitrah. Maknanya setiap makhluk yang bernama manusia, spesies Homo sapien macam kita ni ya, dia ada satu perasaan bahawa ada kuasa lain sebenarnya. Dan itulah yang akidah, datangnya para rasul dan datangnya agama untuk memberitahu bahawa kamu merasai secara fitrah bahawa adanya satu kuasa yang paling berkuasa di atas segala-galanya. Maka sebab itu adanya agama, dan dalam agama yang luas itu maka di dalamnya ada ilmu akidah ya. Maka saya pohon doa lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma 'allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani. Ya, kita doa dalam bentuk ramai, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbi zidna ilma. Kita minta sangat-sangat kerana ya Allah, ajarkanlah kepada kami sesuatu yang memberi manfaat kepada kami. Ya, kita duduk dalam rancangan, tanyalah ustaz, tidak lain dan tidak bukan kita sama tekun, berteleku, bahkan ada yang bawa catatan tu kan. Alhamdulillah, sambil-sambil mengantuk tu kan. Boleh mencatat, masya-Allah. Kerana apa? Ya Allah, alimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkanlah ke kami sesuatu yang memberi manfaat kepada kami. Wanfa'na, dan engkau berilah manfaat kepada apa yang hari semalam punya rancangan, hari sebelum tu punya rancangan, yang engkau telah berikan kami ilmu, maka engkau salutkan, engkau teguhkan dengan manfaat. Dan kita doa yang diajar oleh Allah, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, pada setiap hari bertambahlah kepada kami ilmu ya Allah. Baik, juga sebagai sedikit mukadimah kita ya. Kita tahu bahawa bila kita sebut makrifah Allah, ya, kenal kepada Allah, kita nak tahu siapakah yang kita sembah itu. Siapakah yang kita doakan itu. Kita tadah tangan dan kita doa, hati kita makrifah dan tahu kepada siapa kita persembahkan doa tersebut. Dan biarlah saya terus kepada nihayah dia, kesudahan dia. Apabila kita berada pada akidah yang sahihah, maknanya akidah yang betul, maka natijah kepada akidah yang betul adalah akan tercampak rasa ketenangan yang luar biasa. Ya, inilah kita harap perkara yang Allah beri kepada kita pada pagi hari ini. Kita membincangkan sesuatu yang bukan hak kita. Ya, sebab bila kita sebut agama, bukan hak manusia, bukan hak makhluk, dia adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala, pemilik agama. Manusia mungkin akan rasa nampak cacat celanya sebab bila tengok kepada penganut agama. Tetapi bila kita berkenalan dan kenal dengan pemilik agama ini, manusia kebanyakannya akan merasai kepuasan dalam hatinya. Jadi kita harap perbincangan akidah ini natijahnya adalah memberikan sakinah dan ketenangan. Itu dia flow dia. Maknanya kalau bincang-bincang akidah makin sakit hati, maka ada something wrong dalam perbincangan tu. Sebab akidah adalah ilmu yang mendasar ke dalam hati, dan hati itu bukan sekadar memberikan jawapan untuk kita percaya, bukan memberi jawapan untuk kita yakin, tetapi kemudian buah yang sangat manis daripadanya adalah timbul rasa tenang yang luar biasa. Ketenangan inilah sebenarnya yang masuk dalam Bilal ibn Rabah. Pada saat dibelasah, dipukul, koyak belakang dan berdarah, berhamburan darah, percikan demi percikan kerana menyebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diangkat batu yang sangat berat, dihampap ke atas dadanya, tidak mampu bernafas.
yang keluar adalah ahadun ahad. Ahadun ahad. Darah yang bergenang dalam mulutnya pada ketika itu kian membeku, tetapi yang keluar daripada gerak bibirnya adalah ahad. Allah yang esa. Nama Allah dan juga sifat Allah. Ahad, ahad. Dan ditanya kemudian, bilakah saat yang paling tenang dalam hidupmu, wahai Bilal? Rupanya saat dibelasah dan dibantai, itulah momen yang paling tenang dalam hidup dia. Maknanya, akidah ini bila kita lalui dan sampai pada kenal Allah, kita tahu dan tunduk pada Allah, Allah akan campak ketenangan. Inilah juga yang berlaku, Allah kisahkan tentang bagaimana Asiyah isteri Firaun yang diseksa dengan persiksaan yang begitu maksimum, ya, sampai cuba bayang diregang tangannya, ditarik oleh kuda, dan kesakitan yang bersangatan belum habis ketika batu dihempak berkecai tubuhnya. Dan ketika itu dia merasai ketenangan dalam doanya. Rabbi banili indaka baitan fil jannah. Menunjukkan bahawa engkau binalah untukku, ya Allah, di tengah-tengah syurga satu rumah, ya Allah. Maka ulama menyatakan bahawa syurga adalah ketenangan. Hati yang tenang itulah gambaran kepada orang yang makrifah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berdoa kepada Allah. Bukanlah ilmu akidah ni, kata Imam Ghazali, bukan mental exercise, bukan kita menjadikan menjadi hujah semata-mata, tetapi akhirnya menjadikan kita merasai besarnya Allah, agungnya Allah, adanya Allah, berkuasanya Allah. Dan untuk tahu itu pastinya yang dapat menyokong kita adalah apabila kita mengetahui nama-nama Allah yang mulia, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi itulah sebenarnya sidang penonton sekalian, salah satu asbab kita mengenali nama-nama Allah adalah untuk kita ma'rifatullah, mengenal Allah SWT agar hati kita semua menjadi tenang. Jadi jom sama-sama kita tenangkan fikiran kita. Yang mana yang sedang mencatatkan nota pada pagi ini, jangan lupa untuk kongsikan bersama. Insya-Allah mudah-mudahan ianya memberikan ketenangan bukan hanya untuk diri kita, bahkan insan-insan yang mendapat ilmu pada pagi ini, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak meraihkan soalan yang pertama daripada sahabat kita daripada Facebook, daripada Puan Hani Ampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana mahu mengaitkan keagungan nama Asmaul Husna ini kepada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatakan Allah itu wujud pada sifatnya, ada pada zatnya dan mustahil pada jasadnya. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan. Wassalam. Ustaz, silakan. Baik, alhamdulillah. Sangat menarik kerana dia boleh dijadikan bahan perbincangan dan saya harap Da'i Luqman tolong saya mengingatkan balik ada 3 rangkap tu supaya terjawab, insya-Allah, ya. Allah itu wujud pada sifatnya. Baik. Bila kita tahu bahawa nama Allah, ya, bila sebut nama saja kita boleh bagikan kepada 2 lah, kita pecahkan, ya. Satu nama saja, ismun, ya. Yang kedua disebut asma, ya, al-ismu dan al-asma, ya. Bila kita sebutkan nama sahaja, tentulah dia merujuk mudahnya kepada ismul a'zam ataupun disebutkan pada lafzul jalalah ataupun yakni kalimah Allah, ya. Bila sebut nama maknanya dia nama tu maknanya singular ataupun kita sebut sebagai mufrad, maknanya satu, maka dia adalah nama adalah kepada Allah. Selain daripada nama-nama yang nama Allah tadi itu, maka nama-nama lain yang disebut oleh para hamba disebut sebagai al-asma. Jadi ismun satu nama, al-asma maknanya banyak nama. Dia adalah jamak ataupun disebut plural, ya. Al-husna yang mulia. Baik, bila kita dapati bahawa bila sebut nama ialah sesuatu benda yang nama tersebut mesti ada pada satu-satu zat ataupun satu-satu benda. Contohnya, saya, ya, ayah saya, mak saya, yang saya sayangi, berikan nama saya ialah Zur Ramli. So bila sebut Zur Ramli, ni contoh, ya. Boleh ke? Boleh. Terima kasih, ya. Kau Da'i Luqman nak minta nama orang lain ke? Boleh, ya, insya-Allah, ya. Baik, katalah bila sebut Dzur Ramli, mestilah dia ada kepada padanan dia. Jadi begitulah juga kita sebutkan bila kita sebut Allah, mesti nama tersebut, nama yang kita sebut di bibir kita, tetapi mesti ada padanannya kepada sesuatu zat. Jadi bila sebut Allah, maka padanannya pada satu zat, merujuk kepada zat. Tetapi dalam bahasa Arab, mungkin kita kena memahaminya sebab Quran turun dalam bahasa Arab, penerangan Al-Quran oleh Nabi juga dalam bahasa Arab. Baik,
contoh balik pada Zuramli. Tak sedap banyak kali sebut nama Zuramli ni ya. Apa Ustaz? Ya, baik. Contohlah Zuramli, kerana orang Melayu dia habis tinggi macam nama Zuramli. Contohnya lepas tu kalau keluarga mungkin panggil. Contoh, katalah Abangah, contohnya apa lagi ya? Yang ada kaitan tentang diri dia. Okey. Jadi namanya adalah yang tadi kita sebutkan, tetapi sifat-sifat yang ada juga menjadi nama kepadanya. Jadi Asma'ullahil Husna itu adalah merupakan sifat-sifat yang nak merujuk juga kepada Allah. Sebab bila sebut ismun, ya, mesti ada yang dinamakan, dan sebab tu ulama pecahkan ya. Saya harap saya perlahan dapat membincangkan perkara ini. Baik, ada yang dinamakan, sama ada yang dinamakan itu atas nama zatnya, ataupun yang kedua kepada sifatnya, ataupun yang ketiga kepada af'alnya. Jadi begitulah Allah Subhanahu. Sebab orang Arab apabila mereka tahabba syai'an, mereka tu sayang sesuatu ataupun takut pada sesuatu, maka banyaklah nama bagi benda itu. Jadi kalau sayang sangat pun ataupun hormat sangat atau hebat sangat, otomatis benda tu menjadi banyak. Surah Fatihah sebagai contoh. Kita duk kata surah Fatihah kan. Tetapi kerana agungnya surah itu, kita dapati berbelas nama bagi suratul Fatihah. Suratul Asas, ya, suratul Sab'ul Mathani, surah Wafi, surah Wafiyah, surah Kafiyah. Yang nama-namanya Syafi, itu nama-nama bagi kerana agungnya. Jadi nama-nama yang kita katakan surah Al-Fatihah mungkin itu nama dia. Tetapi nama-nama lain adalah asma' baginya, dan semua nama itu mulialah. Baik, jadi kalau begitu mungkin saya nak ringkas satu dua tadi. Yang ketiga nanti adalah, yang pertama adalah nama adalah Allah. Bila kita nak merujuk kepada sama ada Allah adalah nama bagi zat. Adapun kita nak sebutkan bahawa tentang sifat-sifat dan af'al, maka di sana adanya nama tetapi merujuk terus kepada sifat. Contohnya, tersangat penyayangnya Allah. Kepada siapa yang kita nak sebutkan tersangat penyayangnya itu? Oh, namanya Ar-Rahman. Dia tetap balik kepada zat tadi, tetapi merujuk kepada sifatnya yang penyayang tadi. Sebab ada sifat-sifat yang lain. Sebab betapa sempurnanya Allah Subhanahu Wa Taala, kesempurnaan sifat. Dan yang ketiga tadi adalah tentang mustahil pada jasadnya. Tapi Ustaz, yang tu kita nak tunggu sebentar. Ya, sidang penonton sekalian, kalau nak tahu apakah di antara mustahil pada jasadnya itu, yang kemarin teruskan bersama dengan kami dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, sidang penonton sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam siaran langsung rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Sama-sama pada pagi ini kita mengambil iktibar dan juga ilmu berkaitan dengan topik menjaga nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kepada sidang penonton sekalian, sahabat-sahabat ahli syurga semua, insya-Allah, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk hubungi kami secara terus di talian yang tertera di kaca televisyen. Dan kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara serumpun kita yang pada pagi ini sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita pada pagi ini, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan, jangan diajukan menerusi live Facebook tersebut, tetapi keluar sebentar, pergi ke gambar poster saya dengan Al-Fadhil yang berbahagia Ustaz Zuramli kita, boleh untuk bertanyakan soalan di ruangan komentar di bawah gambar poster tersebut. Dan jangan lupa untuk laksanakan tanggungjawab kita bersama dalam menyebar luaskan ilmu pada pagi ini dengan menekan butang kongsi. Mudah-mudahan ianya menjadi asbab kita menjana saham pahala buat bekalan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kelak, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, sebelum mana kita berhenti berehat sebentar tadi, kita menerima satu soalan daripada Puan Hani Ampang kita, bertanyakan berkaitan dengan Allah itu wujud pada sifatnya, ada pada zatnya, dan mustahil pada jasadnya. Dan alhamdulillah, Ustaz telah pun menerangkan kepada kita berkaitan dengan sifat Allah pada sifat dan juga nama Allah menunjuk pada zat. Dan Ustaz, apakah pula yang dimaksudkan dengan mustahil pada jasadnya tu, Ustaz? Silakan. Baik, apabila kita nak menyebut tentang Allah, ya, automatik kita tahu bahawa bila orang tu beriman, padanan yang akan sentiasa dengan Allah adalah Subhanahu Wa Taala. Ya, bila sebut Allah Subhanahu Wa Taala, Allah
kita akan kata subhanahu wa ta'ala. Mungkin nanti akan kita bincang lagi di mungkin kalau ada soalan yang lain. Tetapi bila kita memahami bahawa hanya dengan kita tahu nama-nama Allah yang ada dalam Al-Quran ataupun hadis, kita sangat khawatir, maknanya tiba-tiba terlintas dalam zihin, maknanya dalam minda kita, Allah itu seperti manusia sebagai contoh. Maka sebab itu diletakkan bahawa dalam konteks tadi, begitu kita mengenal nama Allah pada zat, kemudian Allah akan tertonjol pada sifat-sifat dan af'al Allah yang kemudian dijadikan nama perkara tersebut, dan adalah mustahil sama sekali takut terlintas dalam gambaran kita adalah jasad bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah bila kita belajar akidah, makna kita nak mencapai kepada kesempurnaan akidah, kerana kesempurnaan akidah adalah makrifah Allah, dan Allah itu kita tahu bahawa sifat yang paling mudah diingat adalah sifat Allah pastinya berlawanan dengan makhluk, ya. Dan makhluk, apa yang ada pada makhluk? Makhluk ada padanya jasad, adanya macam yang kita tengok, ya. Maka semua itu adalah mustahil bagi Allah. Jadi pada rangkap yang akhir tadi adalah merujuk mustahil bagi Allah itu maknanya menyamai dengan apapun daripada sifat jasad yang ada pada makhluk. Jadi itulah yang difahamkan dalam rangkap tadi, dan insya-Allah terima kasih Puan Hani daripada Ampang kerana memberikan gambaran dan tidak menjadikan kita keliru bahawa dalam kita nak mengenal Allah, kita takut kita tersalah, terjah, dan akhirnya yang kita anggap Allah tetapi bersifat dengan sifat makhluk, maka yang kita doakan itu yang kita sebut nas'aluka ya man huwa Allah itu rupanya tidak pergi aid kepada Allah yang kita pinta, sebab dalam gambaran kita telah meletak sesuatu yang tak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Jadi sifat yang ada pada makhluk itu yang dirujukkan sebagai sifat mustahil kepada Allah SWT. Jadi Ustaz, pada saat ini kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zul dan Da'i Luqman. Saya Haji Tukinon, Haji Muhammad Saleh daripada Kedai Johor, ya. Ya, apa khabar Tuan Haji Tukinon kita? Alhamdulillah pagi ini sihat. Saya doakan Ustaz dan Da'i sihat lah, ya. Alhamdulillah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita sama. Silakan Tuan Haji Tukinon dengan soalan pagi ini. Persoalannya gini Ustaz, ini kadang-kadang, bukan kadang lah, kita kalau katakan menerima bayi ataupun anak, kita kan nak namakan nama seperti nama Tuhan, Rahman Rahim. Adakah boleh ke ataupun kita mesti nak kena tambah? Contohnya, kalau Rahman ditaruh Abdul Rahman, kalau Rahim Abdul Rahim. Jadi kalau ditambah tu tidaklah menyerupai nama Tuhan, Rahim dan Rahman. Jadi nak minta pandangan Ustaz, boleh ke ataupun macam manalah? Itu saja soalannya pagi ini, ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu soalan yang cukup menarik daripada Tuan Haji Tukinon. Jadi Ustaz, macam nama saya sendiri lah Ustaz, Luqmanul Hakim. Al-Hakim tu merujuk kepada nama Allah SWT. Jadi bagaimanakah sebenarnya cara kita nak meletakkan nama pada anak-anak ni Ustaz? Silakan. Baik. Terima kasih Tuan Haji Tukinon, ya. Tanya pun tengok sharp je kan. Cantik Ustaz. Jaga masa kan. Allahu akbar. Baik, terima kasih Tuan Haji kerana memeriahkan majlis ilmu. Baik, kita tengok dalam hadis ada Nabi menyatakan bahawa nama yang terbaik. Nabi menyebutkan tentang nama yang terbaik adalah Abdullah, ya. Kemudian Abdul Rahman. Maknanya Nabi menyebutkan bahawa nama seorang hamba yang terbaik apabila sepanjang masa hamba tu memikul, namanya sendiri itu adalah dia hamba kepada Allah. Maknanya setiap masa dia itu adalah hamba kepada Allah. Baik, dalam konteks fadilat, ya, kaedah yang diberi oleh ulama, maknanya fadilat tidak membatalkan fadilat. Takut nanti ada orang yang nama dia bukan ada nama Allah pun, ya, maknanya dikaitkan dengan nama Allah, maka tak baikkah? Maka itu nak menunjukkan kelebihan, ya, bukan menafikan. Maknanya dengan sebab hanya pilih nama Allah, nama lain tak boleh, ya. Bukan itu maksud dia. Baik, tetapi bila kita nak kaitkan, maka yang kita kena letakkan adalah abdun, ya, abdun, ya. Jadi kalau Allah itu nama Allah, kalau kita nak letakkan nama untuk anak kita, maka abdun lillah, yakni Abdullah, ya, Abdullah. Macam tu je. Kalau kita nak gunakan namanya adalah kita nak anak kita itu nanti masya-Allah dekat dengan sifat Ar-Rahman Allah Subhanahu Wa Taala sebagai contoh, maka kita boleh letakkan Abdur Rahman, ya, Abdur Rahman. Baik, adapun meletakkan langsung nama Allah tentulah dilarang, ya. Meletakkan nama anak nama siapa? Allah, ya. Nak ada register jenuh, dan pasti alhamdulillah di Malaysia ni tak lepaslah. Kita punya bahagian pendaftaran kita juga masya-Allah berilmu orang je, mereka tak lepas, ya. Jadi
Contoh Luqman Al-Hakim, ya. Al-Hakim, sebab kalimah Al-Hakim ini dia boleh merujuk kepada makhluk, bukan hanya pada Allah. Jadi kalau kita kata Luqmanul Hakim, Al-Hakim di sana adalah bukan menunjuk Al-Hakim bagi Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi bagi Al-Hakim sifat makhluk yang bersifat dengan sifat masih bersifat dengan sifat makhluk. Jadi kalau kita sempat pergi nanti, insya-Allah Asmaul Husna itu ulama pecahkan dia sama ada sifat yang bersifat dengan sifat jamal, ada yang sifat yang bersifat dengan sifat jalal, ada sifat yang bersifat dengan sifat kamal. Ya, contoh Al-Hakim ialah sifat yang termasuk dalam jamal. Dan sifat yang jamal ini ada manusia juga ada nama tentang dia. Katalah Allah itu adalah Al-Hakim. Tetapi kita baca dalam Al-Quran, kita memanggil sebagai contoh Luqman Al-Hakim. Bukan Al-Hakim itu sebab sifat yang bersifat jamal ada pada Allah Subhanahu. Jamal makna cantik, makna sifat yang cantik pada Allah itu maknanya boleh manusia memakai nama tersebut. Sebab tetapi dalam batas daerah manusia lah, ya. Tak sama, maknanya dalam bahasa Arab pula ada alif lam. Lam itu ta'rif yang memberi perbezaan makna yang berbeza. Walaupun kita kata Allah Al-Hakim, Allah sebut dalam Al-Quran, ya. Tetapi kepada manusia boleh dia mendapat nama Al-Hakim tetapi dalam daerah hikmah ataupun hakim seorang manusia. Kerana dia dalam sifat jamal. Adapun yang sifat jalal tadi maknanya Al-Malik, Al-Quddus. Al-Malik contohnya Al-Quddus, Al-Khaliq, Al-Bari'. Dia tak boleh namakan siapa itu anak dia. Katalah Muhammad, katalah Al-Khaliq. Dia Al-Khaliq. Tak boleh sebab itu sifat jalal. Sifat yang hanya bagi Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi itulah batas yang saya kira yang ada sebagai panduan daripada kita. Tetapi kalau letak abdun memang selesai masalah. Letaklah katalah 99 nama, kita tengok daripada 99 nama tersebut kita sebut Abdul Muhaimin, kita sebut Abdul Jabbar, kita sebut apa pun abdun, maknanya kita dah meletakkan nama yang terbaik, insya-Allah. Allahu Akbar. Jadi abdun tu tidak ada masalah untuk kita letakkan nama ataupun asma Allah selepas itu. Jadi mudah-mudahan menjawab persoalan daripada Tuan Haji Tukinon kita sebentar tadi, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita ada lagi seorang pemanggil talian pada saat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Luqman dan juga Ustaz Zuramli, Mak Razali. Saya Omar bin Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji Omar kita pada pagi ni? Alhamdulillah saya sihat, Ustaz dan Dai sihat, ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus sihat dan juga menceriakan pagi-pagi kita dalam rancangan Tanya Ustaz, insya-Allah. Insya-Allah, insya-Allah. Silakan Tuan Haji Omar soalan pagi ni. Jadi soalan saya begini Ustaz, kadang-kadang kita ni tahu nama-nama Allah tu, buat kata 99 tu tahu, semua tahu belaka nama tu. Tapi soalan saya satu Ustaz, berapakah sebenarnya nama-nama Allah ini? Adakah 99 itu saja ataupun bagaimana? Yang kedua saya nak tanya sikitlah Ustaz, kadang-kadang kita ni dapat anak kita nama-nama Allah ni, kita tak pernah pun nak ambil, nak bubuh nama pada anak, tak pernah pun nak ambil tahu nama-nama Allah ni. Cari nama anak yang cantik-cantik, asustika, romantika, nama bukan main cantik orang Melayu. Nama apa saya tak faham lah tu. Jadi mereka ni tak pernah nak ambil tahu. Soalan saya Ustaz, apakah di segi akidah kita tak peduli pun langsung nama-nama Allah ini? Apakah akidah kita boleh rosak ke Ustaz dengan cara-cara kita tak mempedulikan nama-nama Allah, ambil nama yang tak daripada mana didapat saya pun tak tahu. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua soalan daripada Tuan Haji Omar kita. Adakah nama-nama Allah ni hanya merujuk pada 99 asma tersebut saja? Yang keduanya, apakah sekiranya tidak mempedulikan nama-nama Allah ini akan membatalkan akidah ataupun mencacatkan akidah Ustaz? Silakan. Dalam konteks nama, kan? Ya, Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji Omar, masya-Allah, ya. Pakar dalam menanya soalan. Kampung adik saya. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, adakah nama Allah itu hanya 99 kerana ada hadis tentangnya? Baik, kita tengok. Menurut Imam An-Nawawi sebagai contoh, ya, berkata Imam An-Nawawi, qad ittafaqa al-ulama, sesungguhnya ittifaq ulama menyatakan bahawa nama Allah bukan hanya 99. Ya. Maknanya bila nama Allah bukan hanya 99, maknanya dia mensyarahkan hadis tadi, ya, tentang innalillah tis'atan wa tis'in al-isman, itu dikatakan tis'atan wa tis'in isman, ya. Ada nama Allah itu adalah sebanyak 99,
Hadis itu bukan bermaksud maknanya hanya nama Allah itu 99. Cuma kaitannya adalah tentang orang yang menjaga atau menghafaznya. Itu poin hadis itu kata Imam An-Nawawi. Baik, kalau begitu nama Allah banyak sekali sebenarnya. Seperti Kamal, Jamal dan Jalalnya Allah itu maknanya begitulah luasnya nama Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau kita tengok dalam hadis Nabi, dan saya kira rakan-rakan juga banyak membacanya. Saya kira kalau di Masjid Negeri, Masjid Khairiyah, beberapa tempat yang akan kita mulakan kelas dengan kita baca doa kepada Allah berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mendoakan ini, Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk wa adlun fiyya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak, أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي إلى آخر الدعاء. Nabi sebut barang siapa bacanya, kalau dia ada rasa gundah gulana, sedih sangat, maka Allah akan buang gundah tu masuk tenang dalam hati dia. Baik, kalau kita tengok doa tadi, maknanya saya nak bawa untuk menjawab respon kepada jawapan soalan pertama daripada Tuan Haji Omar tadi, bahawa daripada doa tersebut kita dapati bahawa Nabi mengajarkan, aku minta pada engkau ya Allah dengan semua nama yang engkau namakan pada dirimu sendiri. Dan kemudian atau engkau turunkan dalam Al-Quran. Jadi ulama yang membaca Al-Quran mendapati bahawa ada ratus nama Allah, bukan hanya 99. Dalam hadis Nabi, bila kumpul-kumpul hadis Nabi dalam sunan, mereka mendapati bahawa ada ratus nama, bahkan ada ribuan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk jawapan yang pertama, soalan pertama tadi adalah memang lebih daripada 99. Baik, sebab poinnya hadis itu menunjukkan bahawa berdoa dengan nama Allah, itu poin yang disebut menurut Imam An-Nawawi. Kemudian saya kira jawapan tadi adalah bagaimana yang menamakan selain daripada nama Allah. Baik, kita sebutkan tadi bahawa mengaitkan hamba kepada mana-mana nama Allah itu ialah sesuatu yang afdal. Bila dalam kaedah Islam, bila afdal, dia bukan menjadi hukum. Maknanya siapa tak bernamakan dengan nama selain daripada nama Allah, maka orang tu berdosa, tidak sama sekali. Dan tidak pun perlu merasa macam kurang ke apa. Sebab sahabat Nabi SAW sendiri, Sayyidina Umar bukan nama Allah, Uthman bukan nama Allah, Ali itu bukan nama Allah, bukan Al-Ali, kata dia Abdul Ali, jadi Ali. Jadi para sahabat Nabi SAW bukan semuanya, cuma kebanyakan daripada generasi selepas sahabat, maka kebanyakannya kita dapati bahawa mereka ternama Abdul Rahman. Contohlah anak kepada Sayyidina Omar kan, Ibnu Omar dia sebut, namanya Abdullah kan. Cucunya adalah Abdul Rahman. Jadi Abdul Rahman, Abdullah. Jadi kita dapati bahawa dia menjadi satu pedoman kepada kita. Nama yang selain daripada nama Allah tidak menjadi masalah. Cuma dalam kaedah pula, kalaulah sekiranya nama tersebut buruk pada pandangan uruf masyarakat dan dalam agama, maka nama tersebutlah dia anggap tak elok. Selagi mana nama tak ada makna apa-apa, namanya melati contohnya. Melati dalam masyarakat kita maknanya bunga. Tak ada pun kaitan dengan nama Allah, tetapi dia tetap dianggap nama yang baik. Jadi nama yang baik adalah hanya bagi nama-nama bagi anak yang kita tengok dalam nak cari nama ni, selagi mana tidak memberi makna buruk, maka selama itulah dianggap namanya baik. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi tidak ada masalah untuk menamakan nama selain pada meletakkan nama Allah, tetapi pastikan nama itu adalah nama yang baik. Jadi insyaAllah mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut. Jadi sidang penonton sekalian, sudah semestinya banyak lagi persoalan-persoalan yang menantikan jawapannya. Jangan ke mana-mana, jom sama-sama kita minum air kopi terlebih dahulu. Teruskan bersama kami dalam rancangan Tanya Ustaz, biar tahu, jangan keliru, sebentar sahaja lagi insyaAllah.
Teruskan kawalan kendiri, mudah-mudahan dengan kawalan kendiri yang kita tunjukkan akan meletakkan kita selamat daripada bahana COVID-19. Alhamdulillah sedang penonton sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, membincangkan satu topik yang cukup menarik berkaitan dengan akidah kita, iaitu menjaga nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada sidang penonton sekalian, ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk hubungi kami seterus di talian 03-7726-1603 ataupun menerusi talian WhatsApp kami di talian 0111233480 ataupun boleh terus menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Jadi jom sama-sama kita naraikan persoalan seterusnya pada sahabat kita menerusi aplikasi WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari hadis Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai 99 nama. Barang siapa menjaganya, maka ia masuk syurga. Adakah maksud menjaga itu adalah menghafal, mentadabbur maknanya dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian kita? Mohon perkongsian Ustaz. Terima kasih daripada saudari Aina Rashid dari Iskandar Puteri Johor. Ustaz, silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih pada penanya yang pasti bersama dengan kita untuk memuzakarahkan, dan kita harap Allah berikan jawapan yang jelas kepada kita, ya. Baik, kita sentiasa dan sering mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana terdapat dalam sahihain, ya, tentang hadis yang menyatakan bahawa inna lillah, sesungguhnya bagi Allah itu tis'atan wa tis'ina asman, Allah itu ada 99 nama, man ahsaha, barang siapa yang membacanya, barang siapa yang menghafaznya, dakhalal jannah, maka masuk dalam syurga. Wa innallaha witrun yuhibbul witra, sesungguhnya Allah itu witir, ganjil bilangannya, dan suka kepada yang ganjil. Baik, dalam kalau kita tengok sama ada hafaz ataupun menyebut ataupun membilang, ya. Baik, kalau kita tengok kepada pendapat Imam Bukhari sebagai contoh dalam menyebut hadis ini, dia ambil makna lafaz itu. Maknanya lafaz itu maknanya adalah barang siapa yang hafaz masuk syurga. Maknanya hafaz masuk syurga. Maknanya itu yang nak disampaikan. Secara jelas. Secara jelasnya. Maksudnya barang siapa yang menghafaz maka masuk syurga. Maknanya pasti yang disebut oleh Nabi, sebab Nabi tak pernah berdusta walaupun sekali. Baik, adapun makna hafaz itu, apa maksud? Kadang sebab bahasa Arab itu mempunyai beberapa makna-makna. Sama ada ahsa ataupun hafaz itu. Baik, kalau kita lihat secara ilmu, tentulah pertama sekali bila kita sebut bagi Allah itu nama-nama, ya, Asmaul Husna. Allah ada nama-nama. Jadi tentulah sekali yang pertama, orang yang menghafaz adalah orang yang mempelajari tentang kemuliaan nama-nama itu. Ya, itu yang pertama. Maksud pertama adalah menjaga adalah dia kena jaga makna yang sebenar bagi nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Seperti yang saya kira soalan yang pertama tadi, supaya jangan terperangkap dengan kita sendiri dalam keadaan kita gairah menggunakan nama-nama Allah untuk kita berdoa, kemudian kita telah memberi makna yang salah kepada nama-nama tersebut. Ya, salah kepada nama-nama tersebut. Jadi yang pertama sekali yang dimaksudkan dengan menghafaz adalah kita belajar. Sebab itulah dalam agama Islam tak perlu disyarahkan lagi bahawa nilai yang paling tinggi kepada seseorang adalah dia itu belajar. Dan belajar pula nilai yang paling tinggi adalah apabila berkaitan tentang Allah. Jadi kalau kita duduk dalam satu pengajian, katalah pengajian tu kita tak dapat nak tengok dia punya pahala, graf pahala tu. Katalah tiba-tiba kita membincangkan tentang Allah. Maka pada ketika itu ganjaran pahala pada masa itu untuk kita kenal Allah, pahalanya begitu tinggi. Kemudian kita cerita benda-benda lain. Tapi tiba-tiba cerita benda yang mengarut contohnya. Dia jadi dosa pula. Kan? Jadi graf tu kita dapati bahawa nilai akan tinggi apabila kita duduk dalam satu majlis untuk kita kenal Allah. Baik, apatah lagi untuk mengenal Allah ini melalui nama-nama Allah. Jadi menjaga itu pertama sekali tak dapat tidak adalah memastikan bahawa kita meletakkan nama yang layak bagi Allah
dalam terjemah. Maksudnya dalam kita memberi makna tu, maknanya layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian betul lah yang kedua tadi, maknanya hafaz, bermakna hafaz. Makna Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Ya. Kemudian menyebut, menyebut. Maknanya orang tu tak boleh hafal, tapi dia buka katalah kertas, dia baca Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dia tak hafal, tetapi dia menyebut dan membilangnya. Jadi pun termasuk dalam hadis ini menurut Imam Al-Bukhari. Jadi dan di dalam lagi maknanya orang yang mentadabbur, maksudnya setiap nama-nama tu pula dia tengok, dia hayati, menjadikan dia makin rasa tunduk pada Allah, makin rasa kagum kepada Allah, maka itu mentadabbur pula pada makna-makna itu semua insya-Allah. Dan lebih penting lagi, ada di kalangan nama-nama Allah yang kita katakan bersifat jamal tadi, maka para arif billah menyatakan takhallaqu, kamu kenalah mengikut akhlak. Seperti mana ada nama-nama Allah yang boleh kita ikut tadi. Contohnya pemaaf, ya. Allah itu Ghafur. Dan kita sebagai manusia boleh menyalin ataupun mengamalkan nama memaafkan orang sebagai contoh, ya. Begitulah juga memberikan mukmin sebagai contoh. Allah itu sifatnya al-mukmin. Tetapi bagi kita yang menjaga nama Al-Mu'min adalah kita juga boleh memberikan keamanan. Orang duduk bersama dengan kita rasa selesa, tak rasa macam aku kena jaga-jaga dengan dia sakit kena laser. Contohnya kan. Itu contoh bagaimana menjaga menjadi begitu luas dan besar, ya. Dan kalau kita tengok dari segi ilmunya pun sendiri, penonton kita pun di hadapan kita ada yang pakar dalam bidang ini, tentulah mereka membincang lebih tinggi lagi, ya. Bagi kita orang awam mungkin dalam perbahasan maksudnya makna daripada hafaz itu memang besar sekali maknanya. Tetapi selagi mana membawa kepada makrifah dan kaitan dengan Allah, maka ianya dalam batas man ahsaha dakhalal jannah. InsyaAllah. Jadi sifat-sifat jamal daripada nama-nama yang jamal Allah ni kita boleh sama-sama untuk ikuti, Ustaz. Akhlak dengan dia. Akhlak, berakhlak dengannya, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan dengan adanya rancangan Tanya Ustaz ini menjadi salah satu platform untuk kita mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi Ustaz, pada saat ini kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa talian? Abdullah Osman daripada Seremban. Ya, Tuan Abdullah, kita apa khabar? Baik Ustaz. Alhamdulillah. Silakan dengan persoalan untuk pagi ini. Ada dua perkara ya Ustaz. Ya. Apa bezanya sebutan nama Allah dengan nama Tuhan sahaja? Seperti mulakan doa, umpamanya, ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku, tanpa sebut nama Allah. Atau sebut oh my God. Bolehkah digunakan? Okey. Dan nombor dua, menjaga nama Allah, adakah ianya merangkumi juga menjaga semua perintah-perintah Allah dan hukum-hukum Allah yang Allah turunkan melalui Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah sama-sama. Jadi itulah satu soalan juga daripada salah seorang penanya setia kita, iaitu Tuan Abdullah kita. Jadi dua soalan Ustaz itu. Yang pertama sekali, apakah ada kaifiat ataupun apakah ada hukum di sebalik perbezaan menyebut nama Allah? Ada kadang-kadang orang nyebut oh my God dan sebagainya kan. Dan yang keduanya tu, apakah menjaga nama Allah ni merujuk kepada cara untuk kita juga beramal dan juga beramal dengan amar ma'ruf nahi munkar ni Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Tuan Abdullah, juga pemanggil yang sharp ya. Alhamdulillah. Tanya dengan cepat untuk kita terus kembangkan ilmunya, insya-Allah. Terima kasih saya ucapkan. Baik, adakah mungkin soalan tadi boleh atau tak boleh ya? Adakah kita mesti menggunakan nama Allah sahaja ya? Baik, dalam berdoa kita dapati bahawa sama ada kita nak gunakan Allah, yakni nama kepada nama yang kita berikan kepada Allah, ataupun kita katakan ya Rabb, ataupun dalam bahasa Melayu kita kata wahai Tuhanku, ya, wahai Tuhanku. Adakah boleh atau tak boleh? Maka kepada siapa iktikad kita kata Tuhan itu? So apabila seorang itu menggunakan kalimah yang tidak menyebut nama Allah, tetapi keyakinan dia, kefahaman dia, iktikadnya menyatakan bahawa wahai Tuhanku itu adalah Allah, maka dia tetap memberi makna yang sama. Maknanya walaupun dia menyebut wahai Tuhanku, ataupun kita kata wahai yang mencipta langit dan bumi, kita tak sebut pun nama Allah, dia tetap, sebab akidah kita bagi tahu yang mencipta langit dan bumi itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai yang menurunkan hujan, tak ada pun kita sebut nama Allah. Tetapi siapa yang menurunkan hujan? Bukannya peramal cuaca, tetapi kita tahu bahawa dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai yang menyembuhkan mereka yang sakit. Juga akan sampai
itu tidak menjadi masalah. Bahkan kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala minta kita menggunakan nama-nama Allah kerana apa? Supaya lebih sampai dalam kita berdoa. Ya, adapun Allah itu secara umum. Tetapi mungkin dalam keadaan kita ni dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, maka ya Allah, ya, Engkaulah yang melepaskan ya Allah. Ya, mungkin ada orang yang susah dari segi keuangan sekarang ni, ya Fattah, contohnya ya. Jadi apa saja nama yang kita lontarkan, sama ada dalam bahasa Arab pastinya dan juga dalam bahasa Melayu pun bahkan, tetapi dalam akidah kita menyatakan bahawa maksud yang musamma, yang kita namakan itu adalah merujuk kepada Allah, maka itu tidak jadi masalah, bahkan digalakkan. Sebab itu adalah dianggap sebagai seni. Maksudnya seni ni mana kehalusan dalam kita berdoa, sebab doa ni tujuannya apa? Kita nak hati kita sampai kepada yang kita pinta itu kan. Jadi itu salah satu cara. Dan yang kedua, terima kasih kepada Tuan Abdullah kerana apa? Sebab termasuk tadi sebenarnya dalam ahsaha itu juga adalah menjaga agama Allah. Ya, sebab agama ini macam kita katakan tadi adalah bukan milik manusia. Bukan milik para ulama pun. Sebab tu Allah menyebutkan tentang para ulama. Sebab tu kita sangat kagum dengan para ulama terdahulu kerana menepati apa yang disebut oleh Allah, innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Hanya senya yang takut pada Allah daripada hamba-Ku, kata Allah, adalah para ulama. Jadi ulama ni bila mereka membincangkan tentang akidah, tentang hukum hakam, mereka tak rasa macam mereka punya. Kadang-kadang berlaku juga macam contohlah ya, Tuan Abdullah daripada Seremban tanya pada saya, mungkin macam nak cerita ya, katalah Da'i Luqman, okey, Tuan Abdullah, contoh Tuan Abdullah ya, kawan kan, jadi pinjam duit daripada Da'i Luqman, tanya saya kan, saya kata tak apa, didengar oleh Da'i Luqman, biar betul bukan duit engkau, duit aku kan, main pandai-pandai aja ya. Sebab tu ulama dahulu dia tahu bahawa agama ni bukan dia punya, sebab tu dia jaga dengan betul-betul dengan penuh rasa cermat dan takut. Jadi sebab tu mereka bila mengeluarkan hukum, jadi sebab itulah kerana kemuncak daripada agama itu mesti balik kepada Allah. Ya, innad dina indallah, ya, agama di sisi Allah, maknanya agama ni milik Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi sebab tu termasuk juga dengan menjaga nama Allah itu adalah menjaga ajaran yang ada dalam agama ini dan juga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Mudah-mudahan menjawab persoalan daripada Tuan Osman kita, Abdullah Osman kita. Alhamdulillah, satu jawapan yang menarik iaitu kita ni seperti mana yang juga dikatakan Ustaz daripada hadis kursi itu, hanya saja yang takut kepadaku dari kalangan hamba-Ku adalah para ulama. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan dan juga rezekikan untuk menjadi alim ulama, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi Ustaz, kita nak beralih dengan soalan yang berikutnya Ustaz daripada Facebook kita, daripada saudari Izzara. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru. Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana sekiranya seseorang yang bersumpah palsu menggunakan nama Allah Subhanahu Wa Taala? Ini kerana untuk menyelamatkan diri ketika dunia, untuk meyakinkan sesama manusia agar merasakan ianya benar dan tidak bersalah dengan kesalahan yang dia lakukan. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz Zul dan Da'i Luqman. Sama-sama. Jadi Ustaz, kebanyakan manusia sekarang ni mudah untuk bersumpah Ustaz. Apatah lagi bersumpah menggunakan nama Allah ni. Bagaimana Ustaz? Baik, sememangnya bersumpah mesti dengan nama Allah, baru nama sumpah. Selain daripada nama Allah tidak dianggap sumpah, bahkan boleh membawa sampai kepada syirik. Ya, katalah bersumpah aku demi cawan contohnya ya. Wal-iazubillah ya. Contoh saya bagikan ya. Baik, sekiranya berlaku ya, kita minta doalah pada Allah, janganlah berlaku pada kita, janganlah berlaku pada pasangan kita, anak kita, keluarga kita, rakan kita ya. Dan kalau boleh janganlah berlaku di bumi kita ini ya. Kerana sumpah ini dia bukan sekadar keagungan nama Allah ya. Keagungan nama Allah ini kita gunakan Allah itu maknanya nama yang sangat agung. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan untuk jadi lebih tinggi, maka dalam kehidupan seharian maka adanya dimasukkan huruf sumpah ya. Wallahi, billahi, watallahi sebagai contoh. Ada waw, ba dan ta, itu huruf qasam disebut ya. Maknanya nama Allah itu dah agung secara umum. Tetapi bila kita letakkan secara khusus ya, ada umum ada khusus sekarang ni. Baik, nama Allah itu tinggi secara agung, kemudian secara umumnya, tetapi bila kita khususkan dengan meletakkan huruf sumpah, maka pada ketika itu ketinggiannya menjadi begitu tinggi. Dan ketinggian tersebut sehingga boleh menjadi digunakan dalam mahkamah
Begitu sekali untuk melepaskan seseorang. Maka kerana itulah Nabi SAW sangat memberi ingat. Sebelum kita nak menggunakan nama Allah secara umum dan secara khusus meletakkan huruf sumpah, maka pada ketika itu berawaslah. Sebab kalau sekiranya dia bersumpah tetapi sesuatu yang batal, maka ini termasuk dalam disebut sebagai al-yamin al-ghumuth. Ya, maknanya bersumpah dengan sumpah palsu. Memadalah untuk soalan daripada yang bertanya mengingatkan kita semua agar kita semua jaga. Maka kita dapati Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis, ya, an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabbikum bi akbaril kabair. Nakkah aku tunjukkan kepada kamu, kata Nabi, akbar kabair. Kalau dosa besar itu yang paling besar. Maknanya dosa besar itu ada beberapa dosa besar, tetapi akbarul kabair. Maka Nabi sebut yang thalathan, Nabi kata ada 3. Qalu bala, para sahabat semua menyahut, bala ya Rasulullah, kami sangat nak tahu apakah yang disebut sebagai akbarul kabair tersebut. Maka Nabi sebut yang pertama al-isyraku billah, yang pertama tentulah syirik kepada Allah. Itu akbarul kabair yang pertama. Yang kedua, uququl walidain, derhaka pada kedua ibu bapa. Dan sekarang ni Nabi sebut macam tu, kata sahabat yang meriwayat ni, wajalasa wa kana muttaqian, ya. Sekarang Nabi tiba-tiba daripada kalangan bersandar tadi, bercakap sambil bersandar, tiba-tiba Nabi duduk dengan cara betul. Faqala ala wa qauluz zur. Nabi kata, naklah kamu meninggalkan sumpah palsu. Dan kemudian qala fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Ya, Nabi ulang dan ulang kami yang dengar ni sampai, ya Allah, cukuplah Nabi, cukuplah ya Rasulullah. Ya, Nabi menyebut berulang-ulang kali. Maknanya kita doa pada Allah, tetapi mesej yang sangat jelas daripada Nabi. Maka Nabi nak menyampaikan bahawa sebab itulah dikatakan al-ghumuth, sebab dia buat tersebut dosa yang sangat besar yang akan mencangkuk seluruh jasad dia dengan kail yang sangat tajam dan disentap masuk dalam neraka Jahannam. Kerana itulah, Masya Allah, dia akan dihina di dunia dan dia akan dihina di akhirat kerana dia bercanggah dengan kemuliaan Allah secara umum dan huruf sumpah secara khusus tadi. Wal'ayazubillah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada salah satu pada akbarul kabair, iaitu melakukan sumpah palsu. Jadi insya-Allah sudah betul sekalian. Sebenarnya penjangan kita pada pagi ni, Ustaz, banyak memberikan kepada kita bersama untuk banyak muhasabah diri kita. Jadi insya-Allah sudah sepastinya pasti lagi banyak lagi titipan-titipan intipati yang Ustaz akan berikan kepada kita. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami sebentar saja lagi. Rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kita berehat seketika. Alhamdulillah, sidang penonton sekalian, kembali kita bertemu dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru pada pagi ini. Jadi seperti mana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, hanya sahaja yang takut kepadaku dari kalangan makhlukku adalah para ulama. Jadi mudah-mudahan Allah takdirkan kita dengan mengikuti setiap hari rancangan Tanyalah Ustaz ini, menjadikan kita di kalangan orang-orang yang mengetahui, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, seperti biasa ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk hubungi kami secara terus di talian yang tertera di kaca televisyen. InsyaAllah kita masih lagi bincangkan topik berkaitan dengan menjaga nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada saat ini kita ada seorang sahabat di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i dan Ustaz, saya Ismail dari Sungai Buloh. Soalan saya tanya Ustaz. Ya, silakan Tuan Ismail. Apa pendapat Ustaz jika nama yang diberi seperti nama-nama Allah yang baik, tapi akhlaknya juga kurang baik? Apakah peranan ibu bapa itu sendiri untuk melatih anak-anak berakhlak mulia? Itu soalan saya pagi ini. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz, akhlak tak serupa nama, Ustaz. Bagaimana Ustaz? Silakan. Baik, saya kira pertama sekali kita ambil hikmah dulu, ya. Sebab hikmah
al-hikmatu fi wala'au, ya, simple je. Hikmah itu ada pada dan bukan atau. Maknanya tentulah mak ayah yang memberikan nama dengan nama-nama Allah ini, yang dikaitkan dengan nama Allah ni, mengharapkan anaknya menjadi anak yang baik. Itu pasti. Maknanya itu benda baik pertama yang alhamdulillah dia dah buat, ya. Adapun anak tadi mungkin kerana persekitaran, salah cara didik, ataupun apalah sebab-sebabnya menjadikan bahawa tak sama macam memikul nama Allah sebut, ya. Tidak menjadi masalah sebenarnya, sebab dia bukan nama Allah tetapi hamba kepada nama yang disebutkan tadi. Ya, katalah nama Allah itu Ar-Rahman contohnya, dia Abdur Rahman, ya, hamba kepada Rahman tadi. Jadi dalam kes ini saya kira pertama sekali janganlah dengan sebab ada contohnya dalam kampung kita ada seorang namanya dengan dikait dengan nama Allah tapi buruk perangainya, kita buat kepada wrong conclusion bahawa janganlah nama anak kita nama tak ada kena-mengena. Itu tak ada kena-mengena, ya. Adapun sebab itulah mengenai nama-nama yang baik ini, yang salah satu daripada faktornya adalah mengaitkan nama dengan nama anak itu sebagai salah satu disebut fadlun, ya, fadlun. Fadlun ni ialah kelebihan. Maksudnya kelebihan tu ada benda lain yang asas terlebih dahulu. Makna pendidikan, ya, tutur ajar agama, ya, itulah yang perkara-perkara asas. Adapun tadi adalah perkara-perkara tambahan ataupun disebut fadlun. Jadi saya kira tidak menjadi masalah untuk seseorang itu terus menamakan dengan anak dengan kaitan dengan nama Allah, sebab itu satu yang baik. Tetapi proses mendidik anak supaya mungkin dia ulang, kamu tu namanya Rahman, ya, kamu ayah bagi nama kamu tu sebab kamu tu sebab ayah nak sangat, contoh perkara-perkara ini sangat memberi kebaikan, ya, sebab dalam nama kita sendiri adalah sebenarnya terhimpun banyak benda positif. Tak payah kita melompat keluar untuk cari. Pada nama kita sendiri itu pun dah, kalau kita cungkil hari demi hari, ada benda-benda positif daripada nama kita. Apatah lagi, saya ulang sekali lagi, kalau nama kita itu berkaitkan, ada idhaf dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan didahulukan engkau adalah merupakan hamba kepada nama-nama tersebut. InsyaAllah, mudah-mudahan menjawab persoalan daripada Tuan Ismail kita sebentar tadi. Jadi Ustaz, satu persoalan Ustaz, dia berkaitan dengan kadang-kadang kita ni, masyarakat Melayu kita ni, dia cukup sinonim dengan sifat melatah. Kadang-kadang dia menyebutkan perkataan Allah tu mungkin tak kena pada situasi ataupun tempat. Sebagai contoh, dia ternampak lipas dalam tandas, dia terkejut, dia tersebut Allah. Pada saat itu, adakah ia seolah-olah tidak menjaga nama Allah ni, Ustaz? Silakan. Kita tahu bahawa sesuatu yang berlaku secara bukan kawalan sedar, ya, akan diampunkan dosa, ya. Contohnya macam tadilah, ya, terkejut lipas, ya. Okey. Dalam tandas, ya, kemudian tersebut Allah. So Allah itu sangat mulia, tak boleh disebut dalam tandas, ya. Jadi adakah dia berdosa pada ketika itu kerana benda itu di luar kawalan? Tetapi kalau dengan saja kawalan, dia berulang kali kedua, dia dah ingat dah, tapi sebut Allah lipas ni, Allah lipas, maka pada dia dah dianggap berdosa kerana apa? Tidak menjaga kemuliaan nama Allah tersebut. Jadi begitu juga dalam kehidupan seharian, kalau disebut sesuatu nama spontan, lepas tu dia sebut perkataan tak baik, maknanya sebab itu dah menjadi latah. Maksudnya latah adalah proses kebiasaan yang keluar daripada simpanan kita punya memori tadi. Spontan menyebutkan Allah, kamu ni lah Allah, kemudian dikatalah menyebut perkataan tak baik. Maknanya pada Allah dan tak baik itu berpisah sebenarnya, ya. Tetapi lebih baik, maksudnya dia menyebut nama Allah mungkin lama kelamaan, maknanya bila dia sedar, ya. Sebab itu penting sedar bahawa aku menyebut nama Allah yang sangat mulia, tapi mulut yang sama juga tiba-tiba mengata atau mencarut, bercakap benda yang tak baik. Jadi untuk yang tadi itu, sekiranya di luar kawalan kesedaran, maka tak dianggap, selagi itu tak dianggap sebagai satu kedosaan. InsyaAllah, mudah-mudahan memberikan penjelasan buat kita bersamalah. Kadang-kadang betul Ustaz, tak perasan tiba-tiba termelatah pula, kan? Kita pun tak sedar kat mana kita melatah tu, jadi dimaafkan pada saat itu. InsyaAllah. Jadi Ustaz, kita nak balik ke persoalan yang berikutnya daripada WhatsApp kita. Assalamualaikum Ustaz dan Na'i serta kru-kru yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi amin ya rabbal alamin. Ustaz, apakah ganjaran dan kelebihan orang-orang yang mengamalkan Asmaul Husna, yakni menjaga nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimanakah kesan dalam kehidupan bagi golongan yang tidak menjaga nama-nama Allah
adakah boleh memesongkan akidah? Mohon pencerahan Ustaz biar tahu jangan keliru. Terima kasih Ustaz Zul Ramli dan anak anda Da'i Cak Luqman daripada Johari Pahang. Tuan Johari kita, alhamdulillah, satu soalan yang cukup menarik. Jadi bagaimana Ustaz? Jawapannya silakan. Baik, apabila Allah memerintahkan dalam Al-Quran, ya, sebab tu pada nama Allah dan nama-nama Allah yang lain, ya, kita dapati bahawa di sana adanya kelebihan, ya, kelebihan kita katakan, ya. Bahkan Allah pun menyebutkan dalam Al-Quran tentang supaya kita berdoa, kita menggunakan nama Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Itu perintah. Ud'u adalah merupakan fi'il amar. Maka kamu kena berdoa dengannya, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya sebagai salah satu cara tambahan untuk kamu dapat merasai doa yang kamu nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau macam tu, kita dapati bahawa secara umum kita telah mengetahui bahawa setiap nama-nama Allah itu, ya, pasti mempunyai kelebihan-kelebihan yang sangat banyak. Jadi kalau orang tu menyebut, dan sebab itulah Nabi menyebutkan dalam hadis yang kita bacakan tadi bahawa Nabi menyebut dakhalal jannah. So kalau tanya apakah kelebihan orang yang membaca Asma'ul Husna, maka jawapannya adalah dakhalal jannah. Ya? Dakhalal jannah. Maka dia masuk dalam syurga. Baik. Cuma mungkin lebih mendalam bagi ulama yang membincangkan soal hati. Ya? Sebab jannah ini dia adalah simbolik. Kita sebut jannah, dia adalah simbolik. Kerana dalam jannah itu apa sebenarnya yang paling best? Ya, bukan sekadar air yang mengalir, bukan sekadar gambaran-gambaran yang indah, makanan yang lazat. Tetapi jannah terasnya adalah pada ketenangan orang yang berada di dalamnya. So, kerana itulah ulama menamakan bagi orang yang mendapat jannah, untuk dapat jannah di sana, maka dia kena dapat jannah al-ajilah disebut. Jadi orang yang kalaulah dia menyebut nama Allah dan nama-nama Allah, menjadikan itu sebagai sesuatu yang dijaga dan dihafaz. Maksudnya sesuatu yang terhafaz adalah satu benda yang dilazimkan, benda itu disebut berulang-ulang kali, maka pastinya kalau nak tanya apa yang dia akan dapat, Allah akan berikan kepadanya ketenangan. Allah akan berikan kepadanya ketenangan. Satu benda yang kita tak dapat walaupun kita naik pada puncak gunung yang paling tinggi, menyelam scuba pada lautan ngarai yang paling dalam, tetapi kita akan jumpa pada menyebut nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bagi orang yang tak jaga, kita katakan dari soalan tu, bagaimana pula bagi orang yang tak menjaga, ya? Bagi orang yang menjaga, maka dia mendapat syurga. Itu kata Nabi menurut Imam Bukhari, kita kata Nabi kata dapat syurga, ya? Baik. Dan kita katakan tadi ketenangan. Bagi orang yang tak berjaga, sama ada kalau tak jaga tu macam mana. Mungkin kalau dia berdoa, dia tak sebut pun katalah ya, nama-nama Allah, dia tak sebutkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, maka dia taklah sampai berdosa, tetapi tentulah mengurangkan peluang untuk dia mencapai kelebihan dalam berdoa sebagai contoh. Tetapi juga kalaulah dia tak menjaga tu sampai peringkat menghina, ya, disebut sebagai tanaqqus, ya, menjadi dia merendahkan, ya, kita katakan tadi, ya, menyebut Asmaul Husna dalam apa? Dalam tandas sebagai contoh, dengan sedar bahawa memang perkara tersebut boleh akan menggelincirkan akidah dia, ya, sebab dia menghina pada ketika itu. Jadi kalau soalannya bagaimana orang yang tak menjaga, dia boleh jadi sampai kepada tergelincir akidah, boleh jadi berdosa ataupun mungkin mengurangkan kelebihan. Jadi, itu daerah dia. Jadi insya-Allah. Jadi sebenarnya seperti mana yang dibincangkan oleh yang bahagia ustaz kita, natijah akhir Ustaz, kita dalam menjaga nama Allah ni adalah untuk kita mendapatkan ketenangan pada hati kita. Seperti mana kata Ustaz, tenang ini tak mungkin kita mampu untuk dapat dengan menyelam ataupun kita berterbangan dan sebagainya, sebab ianya cukup sukar untuk dapati. Jadi insya-Allah salah satu caranya adalah dengan kita menjaga nama-nama Allah, insya-Allah. Jadi Ustaz, pada saat ini juga ada lagi pemanggil kita talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Pak Jana di Taman Kota Jaya, Kota Tinggi, Johor. Ya Pak Jana, apa khabar? Alhamdulillah. Ustaz Zul Ramli, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Kita ada bergambar di Taman Kota Jaya, tahu kan? Alhamdulillah. Ingat tak? InsyaAllah. Tapi saya ni, kalau Ustaz tahu, saya tak nampak lah. Ya. Ya, ingat. Kalau saya jumpa pun tak nampak, kalau jauh pun sama jugalah kan? Ustaz handsome. InsyaAllah silakan. Saya dah dengar ceramah beribu apa, baru lagi rasa kan? Ya, betul, saya ingat. Silakan itu Ustaz, kenangan saya lah. Ya. Soalan saya, Ustaz Da'i, Ya. selalu saya dengar nama Allah 99 nama Allah ni, Asmaul Husna kan?
selalu kadang pagi-pagi itu accident saya baca dengan berlagu. Jadi terhibur rasa. Bolehkah dia baca berlagu hari-hari saya mendengar macam terhibur sangat hati ni Ustaz dan Ain. Jadi bolehkah baca berlagu Ustaz? Dan itu soalan saya. Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Terima kasih. Ambil panggil Pak Zainal. Sama-sama Pak Zainal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu soalan yang cukup menarik Ustaz. Berkaitan dengan adakah kita boleh melagukan Asmaul Husna ni untuk kita lebih mudah menghafaz agaknya. Bagaimana Ustaz? Baik, terima kasih dulu. Pertama sekali saya nak ucap terima kasih pada Pak Zainal sebab ingat kat saya, ya, sebab memang kami bergambar kat tepi kemah. Terima kasih Pak Zainal sebab baik orangnya, masya-Allah, ya, santun budi bahasanya. Baik, Pak Zainal dan juga rakan-rakan yang lain, bagaimana untuk sekiranya melagukan untuk bagi untuk menghafaz dan sebagainya Ustaz. Baik, teruja dengan Pak Zainal sampai saya lupa soalan tadi. Minta maaf Pak Zainal, ya. Baik, kalau kita tengok, ya, tadi kita on the way daripada rumah Dai Luqman pun, ya, kita dengar azan tepi jalan kan? Kita dengar azan tepi jalan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Tadi kan kat surau kita. Lepas tu imam pula baca, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin sampai amin. Adakah begitu yang berlaku dalam masyarakat? Tak. Yang berlaku adalah azan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetapi bitaghanni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Contohnya kan. Tak pernah jaga sedap dah Luqman. Terima kasih pagi ni, ya. Baik, nak ceritanya maknanya kalaulah azan, kalaulah baca Quran, ya, bahkan Quran itu sendiri dilagukan dengan berapa lagu, masya-Allah. Ustaz Tirmizi kita, siapa dia? Ustaz Fakhrul kita, Fakhrul. Macam-macam lagi, ya. Semuanya masya-Allah. Ayat Quran, apatah lagi zikir, ya, yang tak ada kena-mengena dengan itu, maka menyebut secara nazam, menyebutnya secara yang dalam batas syariat, ya, maka tentulah perkara tersebut sesuatu yang jaiz ataupun dibenarkan, ya. Maknanya bukan kita keras Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tadi pun mukaddimah kita di televisyen tadi pun, nas'aluka ya man huwallahu allazi, kan begitu. Jadi benarlah Pak Zainal, apa yang Pak Zainal rasa itu bukanlah satu yang salah, bahkan sesuatu yang menjadi kelaziman sejak daripada dahulu di kalangan para ulama yang nazam pada syair, pada bait, pada setengah zikir, maka mereka akan sebut supaya apa? Sebab manusia ni sebenarnya jiwa mereka itu halus, ya. Dan sebab tu halus dalam bahasa Melayu adalah seni dia sebut, ya. Dek kerana kenapa kalau kita tengok dalam konteks hari ini orang bila menjumpai nanoteknologi, orang kata nanoteknologi, ya, begitu teruja. Sebab nano maksud satu yang sangat seni. Hanya seni yang boleh masuk ke dalam sesuatu yang nak seni. Sebab tu kenapa kita juga masalah virus corona ni tak selesai-selesai, sebab dia terlampau seni. Jadi ubat yang kita nak bagi pastikan dia betul-betul lebih seni. Jadi kalaulah pada benda-benda seni itu perlu kita jaga, apatah lagi kesenian hati yang tak dapat dicerap pun oleh mikroskop, apatah lagi perlu kepada sesuatu yang boleh mengikut rhythm ataupun ritma dalaman hati seorang manusia. Wallahu taala alam. Sebab seperti mana Ustaz, kalau kita tengok sedikit Ustaz, daripada sains tu dia mengatakan bahawa setiap kata-kata ni dia ada gelombang-gelombangnya tu Ustaz. Insya-Allah mudah-mudahan yang memberikan keterangan bersama dan juga menarik apa yang kongsikan oleh Pak Zainal tadi. Dia katakan bahawa bila mana isteri menasyidkan rasa tenang, rasa bahagia, rasa seronok, mudah-mudahan kita semua dapat merasakan yang sama seperti mana Pak Zainal kita. Dan para isteri pun kena menasyid. Yang nampaknya Ustaz, para isteri pun kena menasyidkan kepada suami pagi-pagi insya-Allah selepas ni. Jadi Ustaz, kita nak balik dengan persoalan berikutnya Ustaz pada WhatsApp kita. Assalamualaikum Ustaz Dai serta kru penerbitan TV3. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, adakah syarak membenarkan kita menggunakan asma Allah untuk tujuan perubatan, yakni khasiat asma Allah? Sekian, terima kasih daripada Muhammad Aziz Firusdin dari Taman Meru Ipoh Ustaz. Silakan. Terima kasih kepada Cik Muhammad Aziz kita. Aziz, ya, Firuz. Alhamdulillah satu soalan penjelasan dan tanya pun direct, dan biasanya kalau pakai capital letter tu macam marah sikit lah. Kena baca. Kena baca. Alhamdulillah dibaca oleh penerbit kita. Terima kasih. Baik. Semua yang dikasih sekalian, adakah boleh kita menggunakan nama Allah untuk tujuan perubatan? Baik. Kalau kita tengok benar-benar, ya. Kalau kita tengok benar-benar, sekarang ni musim Covid yang kita minta berlepas. Yang dia alun, dia ajar oleh ulama-ulama kita apa dia? Ayat
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Baik, sebenarnya apa? Sebenarnya apa dalam doa tu? Dia adalah ismullah. Ya, maknanya Nabi sendiri mengajarkan barang siapa nak menjauh nak supaya dia jauh daripada mudarat, maka bacalah bismillah. Panjang sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Tetapi highlightnya adalah spotlight kita kena suluh adalah pada ismullah. Bismillah. Pada ismillah tu. Ismi Allah itu sendiri. Allah. Jadi menunjukkan bahawa pada benda yang sebegini Nabi menyebutkan tentang betapa menggunakan nama Allah untuk tujuan hamba memohon. Sebab mungkin bila kita kata perubatan, kadang-kadang bila dengar perubatan ni macam complicated. Tetapi sebenarnya perubatan tak akan berlaku melainkan adanya sakit. Dan sakit adalah sesuatu yang fitrah manusia. Manusia itu fitrahnya adalah lemah dan di antara lemahnya adalah sakit. Jadi bila mereka itu nak lepas daripada sakit, maka namanya berubat. So maknanya pada siapa mereka sandarkan? Maka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kalau pada Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya tentulah kita kena sandarkannya kepada nama Allah ataupun nama-nama Allah. Jadi kalau macam tu pada bismillahilladzi itu pun telah ada jawapan. Itulah jawapan secara umum dalam syarak menyatakan bahawa boleh selagi mana benar kita menggunakan seperti yang sepatutnya yang digunakan. InsyaAllah. Mudah-mudahan menjawab persoalan pada tuan kita sebentar tadi. Jadi sidang penonton sekalian, sebenarnya kita ingin melabuhkan tirai kita bersiaran di TV3. Jangan lupa untuk saksikan ekstra 30 minit eksklusif menerusi TV9. Jadi insyaAllah, tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar saja lagi. InsyaAllah. Alhamdulillah sidang penonton sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam siaran langsung rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita masih lagi membincangkan topik yang cukup menarik berkaitan dengan menjaga nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, dan alhamdulillah sepanjang kita bersiaran sebentar tadi sudah pun banyak persoalan-persoalan yang menarik yang telah pun diberikan jawapan oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz kita. Dan alhamdulillah sidang penonton sekalian, kita masih lagi ingin membincangkan topik ini, dan sekiranya sidang penonton ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami berkaitan dengan tajuk kita menjaga nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, boleh untuk hubungi kami secara terus di talian 0377261603 ataupun boleh untuk meninggalkan pesanan ringkas menerusi aplikasi WhatsApp di talian 0111233680 ataupun boleh terus menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Kepada sahabat-sahabat kita yang sedang menyaksikan menonton menerusi live Facebook kita, jangan lupa untuk laksanakan tanggungjawab kita dalam menyebarluaskan ilmu yang kita perolehi pada pagi ini dengan menekan, cukup mudah dengan menekan butang kongsi. InsyaAllah kita mampu untuk berkongsi apa yang kita dapat pada pagi ini bersama dengan insan-insan yang tersayang, insyaAllah. Jadi sidang penonton sekalian, kita nak beralih dengan persoalan berikutnya Ustaz, dengan daripada aplikasi WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga sentiasa diberkatinya, amin ya rabbal alamin. Saya ada soalan yang berbunyi, di dalam Al-Quran ada menyebut dengan jelas, maksudnya lebih kurang hanya dengan mengingatiku hati kamu menjadi tenang. Tapi mengapa masyarakat zaman sekarang masih mencari pelbagai cara untuk mendapat ketenangan? Pergi ke kelab malam, berseronok dengan cara yang tak mengikut cara Islam dan sebagainya. Sehingga ada yang terjebak dengan pelbagai gejala sosial semata-mata dengan alasan untuk mencapai atau mencari ketenangan.
Mengapa perkara ini berlaku pada pandangan Ustaz? Sekian, terima kasih Ustaz Da'i daripada Amaliah Ibrahim dari Damansara Perdana. Dekat saja dengan kita Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Amalia dan juga rakan-rakan lain yang terus istiqamah bersetia bersama dengan kita ya. Baik, benar dia dibacakan tentang ayat Allah tadi, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ya, Allah sebutkan bahawa hanya senya dengan ingat kepada Allah hati menjadi tenang ya. Kita dapati bahawa sebab mungkin soalan ni ada kaitan dengan zikrullah ya, Allah itu zikir Allah, maknanya ingat Allah. Kita tahu bahawa zikir ya, dia boleh jadi pada dua keadaan. Yang pertama bil lisan ya, dengan lidah ya. Yang kedua pastinya bil qalb ya. Sebab itu kalau kita tengok dia punya indikasi bahasanya adalah kalau dengan lisan disebutkan kathira, kalau dengan hati daima ya. Maknanya kalau ingat dengan lidah itu, maka dalam Al-Quran atau hadis menyebutkan zikir yang banyak, sebab banyak merujuk kepada jumlah kepada bilangan, dan bilangan adalah merujuk kepada lidah ya. Kalaulah sentiasa adalah merujuk kepada zikir hati. Jadi sama ada lidah ataupun hati yang menyebut Allah ya, menyebut Allah ya, ism Allah ataupun apa saja yang ada kaitan dengan Allah ya, sama ada zikirnya Allah subhanallah, alhamdulillah, hatta kepada kalimah Allah itu sendiri ya, bahawa sebenarnya Allah bagi tahu ala bidzikrillah ya. Ayat itu zahirnya adalah hanya senya dengan ingat Allah tanpa takwil, maknanya kamu sebut Allah ya banyak ataupun ingat Allah selalu, maka jadilah tatma'innul qulub. Ini syekh ma'ruf. Maknanya semua orang faham. Alhamdulillah ya. Maknanya tahu bahawa kalau kita ingat Allah atau sebut nama Allah, maka memada menjadikan ketenangan. Mungkin yang lebih dalam lagi mengkaji betapa hebatnya nama Allah itu bagi gulungan orang yang bukan hanya membahaskan di atas kertas, tetapi mengamalkan dalam kehidupan menjadi wirid, azkar dan zikirnya, dia akan merasai apa yang disebut oleh Allah itu memang sesuatu yang realiti. Baik, tetapi bukan itu persoalannya, sebab ini dipersetujui bersama ikut soalan tadi. Tetapi yang menjadi persoalan adalah kenapa manusia memilih jalan lain ya, yang menyebabkan akhirnya wujudnya gejala-gejala yang tak baik. Baik, jawapannya adalah sebab Allah sebutkan juga dalam ayat yang lain ya. Kalau tadi ala bidzikrillah tatma'innul qulub, itmi'annal qulub ya, tenang dalam hati. So ada tenang ni dalam hati. Caranya, medium ataupun penyampainya adalah dengan zikrullah ya. Sama ada kita sebut Allah, zikrullah, apa saja mengingatkan kita tentang Allah atau menyebut tentang Allah, maka dia akan sampai ke dalam hati kita ya. Baik, tetapi kita jangan lupa bahawa manusia ni dalaman dia bukan hanya sekadar hati, tetapi ada juga yang disebut oleh Allah yang namanya nafsu ya. Dan nafsu ini sifatnya coating kepada hati. Maknanya seolah-olah kalau hati itu adalah dalam, maka luaran mereka itu adalah an-nafas ya. Dan Allah juga sebut dalam Al-Quran, innan nafsa la'ammaratun bisu ya. Kalau tadi ala bidzikrillah ya, maknanya nak bagi tahu bahawa sebegitu, artinya sebegitu kita mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Tetapi Allah goncang kesedaran kita ya, dengan ada kita nak berurusan dengan dua benda dalaman kita ini. Kalau tadi memang ala bidzikrillah, maka sekarang Allah sebut inna, sesungguhnya, ada huruf taukid di sana, sesungguhnya, an-nafsa ya, la ammar ratun, la ammar ada lam taukid dan dibinakan dengan nun taukid. Maknanya ada inna, ada lam, ada nun taukid pada satu ayat pendek je bila Allah cerita tentang nafsu. Maknanya nafsu ialah sebarang dorongan manusiawi ya, yang mungkin bersifat kesyaitanan, kebinatangan, maka itu ada dalam diri manusia, dan Allah bagi tahu supaya kita sedar bahawa makhluk yang namanya nafsu yang merupakan milik kita, yang ada dalam hati kita, Allah sebut sesungguhnya nafsu itu la ammarah ya. Ammar itu la ammaratun, la ammarah dibina di atas ammar ya. Sebab kalau kita tengok sedikit ya, dia boleh tiga. Yang pertama Umair, yang kedua Amir, yang ketiga Ammar. Kedua maknanya sama, ketiga ni sama je maknanya. Umair maknanya menyuruh, Amir maknanya menyuruh, Ammar maknanya menyuruh, tetapi stresnya berbeza. Umair kalau suruh lebih kurang. Oh, buat tak apa, tak mau buat. Tak buat tak apalah kan. Amir dia suruh. Tapi Ammar bila disuruh mesti diikuti. Diktator.
So dalam hati manusia ni, awam ni, kita ni ada diktator dalam hati kita yang ammar. Ammar maknanya bila disuruh mesti kita akan buat. Seolah-olah kita tu walaupun tak nak tapi kena buat juga. Itulah nafsu yang ada dalam diri. So itulah persoalannya. Persoalannya adalah kadang-kadang kita pun tak kenal dalaman diri kita sendiri. Ya, zikir akan menjadikan manusia tenang. Sebut dan juga ingat kita katakan tadi. Tetapi sedarkan juga punca manusia menjadi masalah adalah kenapa dia? Sebab kita menurut nafsu itu. Bahkan Nabi menyebutkan bahawa al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawa. Ya. Dan Nabi kata orang-orang yang disebut ajiz. Ajiz ni makna orang yang lemah pada pandangan Nabi ialah orang yang dia sentiasa duk ikut hawa nafsu dia sahaja. Ya, nafsu dia menjentik maka lantas dia ikut. Nafsunya berbisik lantas dia patuh. Nafsunya menyuruh lantas dia akan taat sepenuhnya. Maka Nabi menyebutkan orang ini sebagai ajiz, orang yang benar-benar lemah kata Nabi. Dan akhirnya apa jadi kata Nabi? Akhirnya kebaikan hanya tinggal dalam bentuk angan-angan, nak tahajud, nak buat baik, nak mengaji, ya, hanya tinggal angan-angan semata-mata. Jadi kondisi dalaman itulah, mengenali dalaman itulah yang insya-Allah akan menjadikan manusia itu tahu mengurus dalaman dia. Kalau kita tak faham kondisi dalaman semata-mata, maka kita akan dapati kita, anak kita, keluarga kita, anak murid kita, masyarakat kita, maka akhirnya akan terjerumus kepada yang Allah goncangkan kesedaran, innan nafsa la ammaratun bisu, ya, kepada benda yang tak baik. Allahu Akbar. Jadi Ustaz, dalam hati kita ni semua ada diktator yang sentiasa mengajak kita untuk melakukan kemungkaran, iaitu nafsu. Jadi mudah-mudahan dengan kita menjaga nama-nama Allah, dengan sentiasa melafazkan nama-nama Allah ini, mampu untuk merawat hati dan juga mengekang nafsu kita. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah. Jadi jom sama-sama kita nak beralih dengan persoalan yang berikutnya menerusi Facebook Tanyalah Ustaz TV3 daripada Puan Masrifah Nur Jama'in. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah adab kita menjaga nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dalam berdoa menyebut nama-namanya pada sesuatu hajat? Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 180 yang bermaksud hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama Asmaul Husna itu. Mohon pejabat Ustaz, terima kasih. #biar tahu jangan keliru Ustaz. Bagaimana Ustaz? Silakan. Baik, adab ya, menjaga nama-nama Allah. Baik, tadi dan Mas Rifah juga membawakan ayat Allah, walillah al-asmaul husna fad'uhu biha, ya, dalam surah Al-A'raf ayat 180. Saya suka kalau kita lihat kepada asbabun nuzul, ya. Begitu juga kalau kita tengok pada ayat yang lain, kalau kita tengok pada ayat yang Allah menyatakan qul id'ullah aw id'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna, ya, maknanya sama dengan juga dia punya, kalau kita lihat kepada tafsir Tabari sebagai contoh, bagi Ibnu Katsir kita akan mendapati asbabun nuzul yang menurunkan ayat yang kalau kita terjemahkan tadi kita mendapati bahawa dan bagi Allah, ya, dan bagi Allah al asma al husna, ya, itu satu yang pertama, itu khabar, dan bagi Allah nama-nama yang mulia. Fad'uhu biha, yang kedua adalah perintah, maka berdoalah dengannya nama Allah tadi. Baik, kalau kita tengok pada asbabun nuzul, ya, untuk kita dapat lebih memahami ayat ini, dikatakan bahawa sama ada berlaku riwayat itu kepada lelaki yang telah memeluk Islam di kalangan sahabat ataupun Nabi sendiri, ya. Kalau ayat yang kedua menyatakan bahawa ayat yang kedua tadi qul id'ullah, dia merujuk kepada Nabi yang ketika itu solat dan Nabi menyebut nama Allah, Nabi menyebut nama Allah dalam sujud. Dan Nabi menyebut Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim dan nama-nama Allah. Dan didengar pada ketika itu oleh Abu Jahal. Dan Abu Jahal mula confuse dan mengconfusekan orang. Ya, manusia ada virus dan dia memviruskan orang lain. Maka pada ketika itu dia kata apa dia? Muhammad, kau duk dakwah pada orang menyembah Tuhan yang Esa. Satu. Yang satu. Tetapi aku dengar kau sebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, berapa banyak kau punya Tuhan. Allah. Kan? Berapa banyak kau punya Tuhan. Maka sebab itu Allah menurunkan jawapan walillahi al-asmaul husna. Allah yang Muhammad dakwah itu, bagi Allah itu ada nama-nama yang lain. Maka bila berdoa, gunakanlah nama-nama tersebut dalam kamu berdoa. Jadi ayat itu memahamkan kepada kita bahawa kita boleh berdoa, bahkan kita disuruh berdoa
dengan menyebut, dengan mengaitkan, dengan menyandarkan ataupun digunakan bertawassul ataupun menggunakan wasilah nama-nama tersebut dalam kita nak menyampaikan hajat-hajat kita. Jadi itu kita tengok kepada asbabun nuzul. Saya dah jawab soalan tadi? Dah jawab Ustaz berkaitan dengan itu. InsyaAllah mudah-mudahan banyak persoalan tersebut. Jadi tidak ada masalah. Sebenarnya kita nak menjaga tu pastikanlah juga kita memahami apakah di sebalik doa-doa ataupun nama-nama tersebut. InsyaAllah. Jadi sidang penonton sekalian, banyak lagi persoalan yang kita akan cuba jawab dalam tempoh masa yang berbaki. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru, sebentar saja lagi. InsyaAllah. Asmaul Husna, nama-nama yang baik, lebih indah, hanya khusus bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuktikan keagungannya. Alhamdulillah, sidang penonton sekalian, kembali kita bertemu dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru pada pagi ini membincangkan topik berkaitan dengan menjaga nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita sudah pun berada di dalam slot ataupun blok kita yang terakhir pada pagi ini. Mudah-mudahan perkongsian yang kita dapat pada pagi ini memberikan salah satu impak yang baik buat diri kita dan memberikan kesan kita di dalam mencari ketenangan yang hakiki bersama kita di dunia ini, hinggalah ketenangan yang hakiki di akhirat kelak, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, masih lagi ada persoalan yang ingin diajukan, boleh untuk kami terus di talian yang tertera di kaca televisyen, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak beralih dengan persoalan yang berikutnya menerusi Facebook kita daripada Pak Suli Romli. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru. Semoga dalam rahmat Allah Subhanahu Taala. Amin ya rabbal alamin. Soalan saya, adakah berdosa jika kita telah berusaha menghafal asma Allah yang 99 ini tetapi tidak dapat menghafalnya sedangkan kita hanya tahu membacanya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Pak Suli Ramli, macam nama saya lah pula kan. Baik, apakah berdosa? Baik, pertama sekali prinsip Nabi, kalau kita tengok, dan ini prinsip agama kita, Nabi seboleh mungkin tidak menjadikan sesuatu itu wajib. Ya, sebab tu para sahabat bila bertanya banyak soalan kepada Nabi, Nabi memohon jangan bertanya sebab dia khawatiri maka akan menjadi wajib. Begitu juga kita tengok Nabi solat tarawih sebagai contoh ya. Nabi tak nak berulang Nabi menjadi imam dan menjadikan jamaah mengikut beliau sebab Nabi takut dia menjadi wajib. Itulah dia agama kita yang sangat termasuk dalam sifat rahmah Allah dalam agama kita. Dan termasuklah juga Asmaul Husna ni, maknanya pasti juga begitu. Maknanya cuba bayang kalau ini satu kewajipan, apa takrif wajib? Buat mesti pahala. Buat dan dapat pahala, dan siapa tak buat maka dia berdosa. Berapa ramai umat menjadi berdosa dengan sebab itu ya. Jadi sebab tu dalam bab menghafaz tadi, dia adalah, saya katakan tadi bahawa poin Nabi adalah untuk kita menggunakan ya, menggunakannya untuk kita berdoa. Itu poin penting dalam hadis yang disebutkan tadi, man ahsaha dakhalal jannah tadi, yang berdasarkan kepada ayat Allah fad'uhu biha tadi. Jadi poin yang terutama adalah kita menggunakan nama-nama Allah dalam kita berdoa. Bahkan saya sebutkan tadi, even dalam bahasa Melayu, ya Allah, hujan tak ada lama contohnya. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang menurunkan hujan. Ya Allah, Engkaulah yang menggerakkan awan gemawan ini. Ya Allah, maka turunlah hujan di bumiku. Ya Allah, aku petani sekarang ni. Contoh. Baik, itu pun dah memada. Maknanya dia telah menggunakan nama Allah ya, yang menurunkan hujan. Itu juga baik. Gunakan, jadi ambillah, tidak berdosa, cuma ambillah sebagai satu fadlun, kelebihan
kesenian dalam kita berdoa kepada Allah untuk mencapai rasa kita bila kita berdoa. Maka bila rasa kita sampai, sebab Allah bukan hanya tengok apa yang kita cakap, tetapi apa rasa bermain dalam hati kita, berlari dalam hati kita, itulah yang akan didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah kabulkan dengan sebab kita menggunakan nama Allah bila berdoa tadi. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut, iaitu tidak ada masalah. Memang tidak menjadi satu dosa walaupun tidak menghafal, namun ada fadilat-fadilat yang Allah dah tentukan dan Allah nak berikan kepada orang yang menjaga dan menghafalnya. InsyaAllah, jom sama-sama mulai pada hari ini kita sama-sama cuba untuk menghafaz Al-Quran, menghafaz Asmaul Husna. Ini tak kisahlah sama ada dengan cara kita mendengar nasyid-nasyid ataupun dengan kita membacanya. InsyaAllah. Jadi Ustaz, sidang penonton sekalian, kita nak beralih dengan persoalan yang berikutnya daripada WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da'i dan Ustaz serta kru-kru TV3, TV9. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Pertanyaan saya ialah, nama Allah bagaimana cara nak bayangkan sifat dan zatnya, kerana jika terbayang mesti menjurus macam makhluk yang bersifat baru, sedangkan Allah itu tak sama atau berlawanan dengan sifat makhluk yang baru. Akibatnya boleh menjadi menyekutukan Allah dan syirik, menyebabkan rosak pula akidah. Terima kasih Ustaz atas penjelasan daripada Haji Rahmat, Batu Pahat, Johor. Dan juga Ustaz tadi, Ustaz sebenarnya di awal tadi, Ustaz ada menyebutkan berkaitan dengan kita selalu menggunakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, kenapa kita menggunakan Subhanahu Wa Taala tu sinonim dengan sebutan Allah di awalnya tu, Ustaz? Silakan. Baik, alhamdulillah daripada Tuan Haji Rahmat, Batu Pahat, Johor ya. Dan orang Johor saya rasa akan lebih faham kenapa, sebab dalam silibus dan juga kita di Nusantara ini, kita biasanya melangkah masuk dalam ilmu akidah. Kita tahu tentang sifat yang wajib bagi Allah, kita belajar tentang sifat yang mustahil bagi Allah, sebagai sebenarnya adalah merupakan satu kaedah supaya kita dapat mengenali Allah dengan cara yang begitu tepat dan tuntas ya. Sebab tu kalau kita nak jawab ya, bagaimana supaya jangan duk sebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, tiba-tiba dia pergi kepada zihin ya, pada minda, gambaran minda ya. Baik, kalau kita tengok, kita faham makna Allah Subhanahu Wa Taala, sebab asas kita dengan Allah ini adalah tasbih ya. Maka dalam tasbih itu subhanallah ya, sebab itu subhanallah itu maknanya usabbihu subhanallah ya. Dimulakan terus dengan subhanallah. Baik, sebab subhanallah ini kalau kita terjemahkan adalah maha suci Allah ya, maha suci Allah. Kalau kita tengok maha suci Allah ni, kita boleh pecah kepada dua, sebab kita tengok malaikat tadi, Da'i Luqman pun mula-mula muqaddimahkan tadi, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maknanya bila ilmu ni sangat penting, maka kita kena mentasbihkan dulu mentasbihkan Allah dalam konteks kita sedang belajar ni. Sebab apa yang ada di sana, sebab itu yang Da'i Luqman sebutkan di permulaan itu adalah ucapan malaikat. Ya, malaikat yang mengucap itu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, juga dalam soal nama-nama sebenarnya. Ya, kalau kita tengok dalam konteksnya adalah isunya adalah bila Allah tanyakan nama-nama ya, dan jawapan malaikat subhanaka la ilma lana. Baik, sebab dari segi akidah ya, untuk makluman kita, akidah ini adalah sama sahaja antara semua nabi-nabi membawa akidah yang sama. Ya, menyembah Allah yang sama dengan sifat dan af'al yang sama. Dan termasuk malaikat menyembah Allah dengan akidah sama dengan kita. Yang berbeza ialah syariat. Nabi ke nabi berbeza syariat ya. Tetapi dari segi akidah semua sama. Sebab tu bila malaikat sebut kepada Allah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak ya. Kita dapati bahawa kalimah tasbih yang kita baca ini adalah merupakan penyelamat kita dalam kita memahami supaya bagaimana cara kita nak mengenali benar-benar Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mungkin nak cepat, kita pun sedar tak sedar dah penghujung ya. Baik, kalau kita tengok ya, tasbih itu ataupun subhanallah itu, nak jawab soalan yang daripada Tuan Haji Rahmat tadi. Baik, tasbih dia sebenarnya terbagi pada dua makna. Ya, tasbih itu bermaksud tanzih ya. Tanzihun maksudnya mensucikan. Apa yang kita sucikan? Sesuatu yang mimma la yaliqu bi'azamatihi ya. Tasbih adalah bila kita mensucikan Allah daripada perkara yang tak layak bagi Allah. Maknanya semua benda yang tak layak bagi Allah. Sebab tu ulama tauhid mengajarkan benda saja yang terlintas dalam dirimu,
maka itu bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu saja. Baik, sebab apa? Sebab Allah itu maha suci daripada perkara yang tak layak. Apa yang tak layak bersifat dengan sifat makhluk. Itu je simple. Maknanya kalau kita membayangkan sesuatu yang bersifat dengan sifat makhluk, itu tak layak bagi Khalik. Baik, yang kedua, nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis. Ada tasbih, ada taqdis. Baik, tasbih ini umum, baik taqdis pula. Kalau kita tengok ya, taqdis ni adalah tanzih juga. Ya, kalau kita tengok dalam Quran, terjemahannya adalah mensucikan Allah dan mentakdiskan Allah. Apa itu takdis? Takdis juga mensucikan. Tetapi berbeza makna tasbih dan takdis. Sebab takdis adalah tanzihun bi'ithbat mimma yaliqu bi'azamatihi. Maknanya takdis ni adalah kita mensucikan Allah dengan kita ithbat, menetapkannya sesuatu yang hanya layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam subhanallah yang kita bacakan tadi, bila kita belajar, sebab tu alhamdulillah saya sangat suka kaedah yang dipermudahkan dalam contohnya sifat 20 itu, adanya sifat yang memberi maksud tasbih, ya, dan ada sifat yang menunjukkan dengan makna taqdis, dalam sifat salbiyah sebagai contoh, dan sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Sekiranya kita faham bahawa sebenarnya sifat tersebut memudahkan kita untuk supaya kita berinteraksi dengan nama-nama Allah yang kita belajar ini, supaya tidak terjerumus kepada rupanya kita tidak tanzih, bukan mensucikan, tetapi tanpa sedar, tanpa ingin dan tanpa mahu, maka tanpa kaedah tersebut menjadikan kita tiba-tiba tanpa sedar membayang, meletak, dan akhirnya yang katakan tadi kan di permulaan tadi, tiba-tiba kita letak sesuatu macam sifat dengan sifat makhluk. InsyaAllah. Jadi insyaAllah sidang penonton sekalian, itulah dia dikatakan bahawa sebenarnya asas kepada Allah ini adalah tasbih, iaitu subhanallah tu Ustaz, agar kita dapat mensucikan pemikiran kita dan juga hati kita daripada menyekutukan Allah SWT, insyaAllah. Jadi Ustaz, sebenarnya kita sudah pun berada di penghujung rancangan Ustaz pada pagi ini. Sedikit kesimpulan ringkas berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini, dan juga bolehlah Ustaz akhirkan dan juga tutup majlis ilmu kita pada pagi ini dengan bacaan doa. Mudah-mudahan kita bertemu dengan rahmat-Nya, Ustaz. Silakan. Baik, Allahu Akbar. Terima kasih Dai Luqman dan juga penonton yang kekal bersetia bersama dengan kita. Baik, kita minta pada Allah tadi, ya Allah berilah kami ilmu yang bermanfaat, fahamkan kami ya Allah tentang nama-nama Allah, agar makin kami dapat dekat dengan Allah dengan kami menyebut nama-nama Allah. Dan saya sangat takut pada saat ini, sebab tadi kita minta dan kita sebut bahawa pada saat kita mengenal Allah, maka akan datanglah ketenangan dalam hati. Dan kita sangat khawatir kita melalui dan menyebut nama Allah, duduk dalam majlis zikir, tetapi tak ada pun rasa tenang tercampak dalam hati kita. Maknanya seolah-olah Allah kecualikan pada saat Allah bagi pada orang lain. Allah bagi pada orang kampung Kuala Temeling contohnya. Tapi kita takut kita tak dapat perkara tersebut. Jadi kerana itu semua yang dikasihi sekalian, marilah kita berharap dan berdoa makrifah, sebab memang pesan yang sangat terkenal kepada kita, awwaluddin. Setiap orang yang menyaksikan rancangan Tanya Ustaz ini adalah kami nak hidup secara multazimin, mutadayyinin. Kami nak iltizam dengan agama dan ikut agama. Dan apa asasnya kata ulama? Ma'rifatullah. Jadi makrifah Allah, kenal Allah itu, dan asma'ullah ini adalah cara kita berhubung dengan Allah sesuai. Sebenarnya subuh tadi kita dah minta pada Allah dan kita sebut pada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau kita tengok, pada Engkau ya Allah kami abdikan diri, dan kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Inilah yang termaksud dalam gabungan maksud na'bud nasta'in, dalam makna kami berdoa dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Insya-Allah Ustaz. Akhirkan dengan bacaan doa Ustaz, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat fadilat atau keberkatan pada majlis pada pagi ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdal hamidin, hamdasy syakirin, hamdadz dzakirin, hamdat taibin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Allah ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Jadikanlah ya Allah kami semua yang berada dalam majlis ini ya Allah, dalam rancangan Tanyalah Ustaz ini ya Allah, benar-benar berada dalam rahmat dan kasih sayang daripada-Mu ya Allah. Berpisah kami sebentar nanti ya Allah, tafarruqan maksuma.
berpisah kerana terjaga dan terpelihara kami, ya Allah. Ya Allah, kami membincangkan hak-Mu, ya Allah. Kami menyebut nama-Mu, ya Allah, dan nama-nama-Mu, ya Allah. Berilah kami kefahaman yang sebenar dan mendalam, ya Allah, agar kami dapat tunduk patuh sentiasa kepada-Mu, ya Allah, dan mengikut agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa kami, ampunlah dosa mak dan ayah kami, ya Allah. Angkatlah darjat ibu kami, ya Allah. Ayah kami setinggi-tinggi darjat, ya Allah. Dan belalah mereka dan kami di dunia dan di akhirat. Wahai Tuhan, lepaskanlah kami semua daripada wabak yang sedang menimpa pada saat ini pada seluruh umat, ya Allah. Kami lemah, ya Allah, maka kami memohon kepada kekuatan-Mu, ya Allah. Hanya Engkaulah mampu menyelesaikan segala masalah, maka bantulah kami, tolonglah kami, ya Allah. Ya Hannan, ya Mannan, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin, amin, Rabbil Alamin. Mudah-mudahan dengan bacaan doa Ustaz, kita bertemu dengan keberkatan dalam masuk ilmu ini. Ustaz, jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Ada perkongsian pada pagi ini, mohon dihalalkan segala ilmu diberikan kepada kami semua. InsyaAllah. Jadi penonton penonton sekalian, jangan lupa untuk saksikan rancangan Tanyalah Ustaz pada esok hari bersama dengan moderator kita Da'i Aiman dan juga salah seorang guru kami iaitu Ustaz Zarifi Daud sebagai panel dengan topik berkaitan dengan tafsir Al-Quran menerusi surah Al-Hujurat ayat 15 hingga 18 insya-Allah. Jadi saya Da'i Luqman mohon mengundur diri, bertemu lagi di episod dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.